Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhum min baini khalqihi wa khaliluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada malam ini yang mempertemukan kita lagi dalam sambungan kepada siri tadabbur surah Al-Baqarah, surah Al-Maidah. Kita dah masuk ke siri yang ketiga dan di ayat yang ketiga. Jadi sebagaimana yang telah kita maklumkan sebelum ini, ayat-ayat dalam surah Al-Maidah ni dia agak panjang-panjang sebab dia banyak mengandungi hukum hakam, banyak mengandungi tentang syariat yang telah kita sentuh pada siri yang lepas tentang intipati ataupun ruh daripada surah Al-Maidah ini. Jadi insya-Allah pada malam ini kita sambung kembali dalam ayat yang ketiga daripada surah Al-Maidah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Baik. Pertama sekali kita akan ambil ataupun kita akan sama-sama renung tentang kalimah-kalimah yang terkandung dalam ayat ini yang mungkin signifikan untuk kita tahu makna kalimah tersebut. Jadi bagi para hadirin, para penonton semua, bolehlah buka Al-Quran yang berada di hadapan masing-masing. InsyaAllah kita sama-sama cuba tadabbur ayat ini. Yang pertama sekali Allah kata uhilla li ghairillahi bih. Kan Allah kata hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Jadi apa maksud uhilla? Uhilla li ghairillahi bih maksudnya kita mengangkat suara kita ketika mana kita nak menyembelih haiwan tersebut dengan menyebut selain daripada nama Allah. Sebab itulah kita pun sebutkan tentang tahlil kan, yang menunjukkan tentang erti menaikkan suara. Jadi dalam bahasa Arab kalau dia kata ahalla bil haji, maksudnya orang jemaah-jemaah haji ni naikkan suara dia dengan talbiyah. Jadi uhilla yang disuarakan selain daripada Allah. Al-munkhaniqah. Al-munkhaniqah ni binatang yang mana mati tercekik. Mati tercekik. Jadi mati yang tercekik ni sama ada dicekik oleh manusia ataupun tercekik tu maksudnya terputus nafas dia. Dia tak boleh nak bernafas. Tersepit dekat pokok ke, tersepit dekat batu ke, sebab tali, jerutan tali ke. Maksudnya munkhaniqah ni adalah mati yang terjerut. Okay? So khanqa ni dalam bahasa Arab ni maksud dia adalah sempit. Jadi saluran pernafasan tu jadi sempit bila tercekik, maka digunakan perkataan al-munkhaniqah. Maksudnya tercekik. Al-mawqudah.
Al-mauqudah ni binatang yang mati disebabkan pukulan. Kena pukul dengan batu ke, kena pukul dengan hentakan apa-apa ke. Jadi dia dinamakan sebagai binatang al-mauqudah, binatang yang mati disebabkan pukulan. Asalnya merujuk kepada kalimah waqadha. Waqadha ni maksudnya pukul dengan kayu. Itu orang kata uniknya bahasa Arab ni. Even bangkai binatang pun ada macam-macam kalimah. Kalau kita panggil bangkai je, bangkai haiwan. Tapi dalam bahasa Arab ni, setiap kalimah itu menunjukkan erti bangkai tu. Kalau mauqudah maksud dia apa, munkhaniqah maksud apa, dia bangkai yang different cause of death. Al-mutaraddiyah. Al-mutaraddiyah ni adalah binatang yang terjatuh daripada tempat tinggi. Maksudnya dia mati itu sebabkan terhempas, jatuh. Jadi itulah maksud daripada kalimah al-mutaraddiyah, daripada taradda, maksud dia bila dicampak ataupun terjatuh. So dah 3 dah. Okay? Satu binatang yang tercekik, satu binatang yang kena hentak, satu binatang yang diterhempas. An-natihah ni binatang yang mati disebabkan dia belaga. Biasanya dia orang istilahkan binatang yang dia orang zaman dulu suka laga-lagakan, digaduh, so kena tanduk, kena hentak kepala masing-masing, so dinamakan sebagai an-natihah. So 4 jenis binatang ini, bangkai ini tak boleh dimakan kalau dia mati. Illa ma dhakkaitum. Dhakkaitum apa maksudnya? Dhaka maksudnya dhabaha, maksudnya binatang yang disembelih. Okay, so dhakkaitum adalah melainkan Allah kata binatang yang kamu sempat sembelih. Saat lagi nanti kita akan bicarakan. Apa maksud an-nusub? Okay, so tengok, cari word tu, tengok kalimah an-nusub. An-nusub ni maksudnya batu, asalnya adalah batu. Tetapi maksud dalam ayat ni adalah batu ni berhala lah, binatang yang disembelih untuk berhala itu. Jadi orang-orang jahiliah dulu, termasuklah beberapa agama sekarang, yang bila mana dia nak sembelih binatang tu disembelih dekat berhala-berhala mereka. So binatang yang disembelih untuk Tuhan yang selain daripada Allah, maka itu juga termasuk dalam binatang yang tak boleh dimakan. Tastaqsimu, maksud dia adalah nasib. Apa nama? Bernasib. Sekali lagi kita akan ceritakan tentang maksud ayat ini secara ringkas, dan kita akan tengok mafhum intipati ayat ini satu persatu. Al-azlam, apa maksud al-azlam? Al-azlam ni sebenarnya maksud dia bekas. Jadi bekas ni dulu orang-orang tu digunakan untuk berjudi. Dia macam satu mangkuk, diletakkan barang dalam mangkuk tu, nanti dia letaklah beberapa mangkuk, dia goreng, mesti pilih. So itu yang mana yang dia orang pilih tu, itulah yang menentukan nasib mereka. Fisqun, dzalikum fisq. Apa maksud fisq? Fisq ni yang kita pun pinjam kalimah dia, maksudnya fasik, fusuk ni. Fisq ni maksudnya terkeluar. Means terkeluar daripada batas syarak. Jadi kalaulah kata kurma dalam bahasa Arab dipanggil fasaqar rutab. Fasaqar rutab maksudnya rutab tersebut telah terkeluar daripada kulit yang keras, itulah kurma tersebut. Jadi kita panggil kalimah fusuk ataupun fasik, orang yang pelaku dia, maksudnya orang yang terkeluar daripada ketaatan kepada maksiat, yang terkeluar daripada keimanan kepada kekufuran. Kemudian Allah kata apa lagi? Makhmasah. Maksud makhmasah kelaparan. Makhmasah ni maksud dia lapar. Okay, so ini antara beberapa perkataan yang kita boleh jumpa penting-penting dalam ayat ini, dan insya-Allah kita akan kupas. Baik, kita sentuh tentang maksud ayat ini secara general. Apa maksud ayat ini secara ringkas? Pertama sekali, Allah Subhanahu Wa Taala nak jelaskan kepada hamba-Nya yang beriman, yang mana Allah mengharamkan ke atas orang-orang yang beriman memakan bangkai ataupun haiwan-haiwan yang mati selain daripada binatang yang sempat disembelih, dan juga
binatang buruan. Okay. Allah haramkan kepada orang beriman untuk makan binatang yang masih lagi contain darah yang mengalir. Mengalir ni maksudnya yang memancut tu lah. Ayat ni Allah haramkan kita untuk makan daging khinzir. Allah haramkan kita untuk makan binatang yang tidak disembelih dengan menggunakan nama Allah. Dan juga Allah sebut lagi beberapa jenis binatang-binatang yang tidak boleh kita makan. So ayat ini basically pada awal-awal ayat ini mengandungi hukum hakam yang berkaitan dengan binatang ataupun makanan. Jadi antara binatang yang tak boleh kita makan, yang kita sebut tadi, binatang yang mati tercekik, okay, ataupun binatang yang mati kena pukul, binatang yang mati terjatuh di tempat tinggi, binatang yang mati ke belaga tanduk, dan binatang yang mati contohnya kena makan dengan binatang lain. Contoh kita jumpa bangkai tu, rusa tu dah kena makan dengan singa ataupun harimau, serigala. Yang tu juga tak boleh. Melainkan kalau kita sempat untuk nak sembelih dia. Dia tak mati lagi, kita sempat nak sembelih. Kita datang tengok ada harimau tu dah cekur lah. Dia dah makan lah. Binatang tu masih lagi macam hidup. Harimau tu lari nampak kita sempat datang dan kita sempat sembelih binatang tu dan binatang tu mati kerana sembelihan kita, maka halal dimakan. Tapi kalau kita datang dah jadi bangkai, asalnya adalah haram untuk dimakan kecuali yang mana dalam keadaan yang sangat-sangat darurat. Okay. Kemudian Allah haramkan juga kita binatang-binatang yang disembelih untuk tuhan-tuhan berhala-berhala orang musyrikin. Yang mana mereka sembelih tu untuk mendekatkan diri mereka dengan Tuhan mereka, yang ini tak boleh. Dan Allah juga mengharamkan kepada kita untuk nak buat satu keputusan tu berdasarkan kepada nasib, bergantung kepada nasib. Macam okey, nak pergi ke tak kita baling duit siling, nak pergi ke tak, yang mana belah yang jatuh tu kita pun buat keputusan berdasarkan itu. Ini semua perbuatan orang jahiliah. Jadi semua perkara-perkara yang dilarang oleh Allah ini, kalaulah kita lakukan, maka kita sudah terkeluar daripada ketaatan dan kita boleh digelar sebagai orang yang fasik. Dan bahagian yang seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan kepada kita bahawa orang-orang kafir telah berputus asa untuk, ni pada zaman Nabi dulu, di tanah Arab dulu, orang-orang musyrikin dah berputus asa untuk nak membuatkan orang-orang Islam murtad, kembali semula kepada agama mereka, keluar daripada Islam. Maka Allah kata ke orang Islam, jangan kamu risau. So diorang yang dah berputus asa sekarang, kamu dah tak perlu takutkan mereka lagi. Sebaliknya, takutlah kepada Allah. Allah lah yang telah pada hari ini, Allah kata, Allah telah sempurnakan kepada orang-orang beriman agama mereka. Allah telah sempurnakan nikmatnya. Allah telah redha Islam itu sebagai agama yang menghampirkan diri kita kepadanya. Dan siapa-siapa yang terdesak dalam keadaan darurat untuk nak makan benda-benda yang haram, yang Allah telah haramkan, dalam keadaan dia tak mau melakukan itu, tetapi dia perlu buat untuk nak kekal hidup, untuk nak survive, maka Allah kata Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Jadi, apakah kesinambungan ayat yang ketiga ini dengan ayat yang sebelum-sebelum ini? Sebelum ini kita ada sebut dalam ayat yang kedua, Allah kata uhillat lakum bahimatul an'am. Allah telah halalkan kepada kamu bahimatul an'am, binatang ternakan. Dan Allah ceritakan tentang kecuali yang yang Allah kata melainkan yang dikecualikan kepada kamu. Dan illa ma yutla alaikum. Jadi pada ayat yang ketiga ni Allah seolah-olah nak perincikan tentang hukum hakam
binatang-binatang yang boleh dimakan, binatang-binatang yang tak boleh dimakan. Yang ada dalam Allah sebutkan secara ringkas pada ayat kedua tu, Allah perincikan lebih lanjut pada ayat yang ketiga ini. Hurrimat alaikumul maitah. Dan Allah haramkan kamu wahai orang yang beriman daripada makan binatang yang telah mati atau binatang yang mati kecuali yang telah disembelih mengikut cara syarak, ataupun binatang yang mati disebabkan berburu. Sebab binatang yang berburu ni dia ada hukum hakam yang tersendiri, dia tak perlu disembelih. Kalau kita berburu, bismillah, kita tembak dengan senapang kita, mati binatang tu, halal dimakan walaupun tidak disembelih. Dan Allah haramkan kepada kita juga daripada memakan darah. Maksudnya darah yang dimaksudkan dalam ayat ini bukan semua darah. Kadang-kadang kita masak ayam tu kita nampak ada merah-merah lagi celah-celah tu. Bukan darah itu yang dimaksudkan. Ataupun kita tengah makan daging, kita tengok kan, lagi-lagi makan daging yang macam wagyu style, yang agak-agak mentah, raw sikit tu kan. Kadang nampak macam ada merah-merah keluar, sedap tu. Bukan itu darah yang diharamkan makan. Tetapi darah yang diharamkan makan adalah yang dipanggil sebagai damul masfuh. Damul masfuh ni adalah darah yang memancut keluar ketika disembelih. Ataupun darah yang keluar tu daripada urat. Yang masih ada je yang kalau kita sembelih tu kan, dia akan keluar. Jadi memang ada tabiat setengah daripada puak, especially ada puak-puak lama, tribe yang tinggal di orang kata pedalaman. Sampai sekarang pun ada dokumentari yang menunjukkan dia orang ni makan lagi. Dia orang akan kumpulkan darah-darah tu, dia akan bekukan, dijadikan ketul, dimakan. Ataupun dia nak perapkan darah tu dengan daging-daging tu. Jadi orang jahiliah dulu pun, dia orang pun minum juga darah-darah tu. Ada orang minum darah anjing. Saya pernah tengok juga video-video macam tu. Memang menggelikan lah. Sebab dalam darah-darah tu, banyak sangat bakteria-bakteria, banyak sangat benda-benda yang boleh memudaratkan kita. Allah tak mau benda tu terperangkap dalam daging-daging yang kita makan. Sebab tu bila kita sembelih, ada hikmah dia. Bila kita sembelih, kenapa binatang tu orang kata kan, dia tak binatang yang mati kerana elektrik, dia mati, tak sembelih, tak boleh makan. Sebab Allah dah tetapkan caranya yang pertama sekali, dan yang keduanya darah-darah itu masih lagi kekal dalam badan mereka. Dan bila dia mati for certain time, dia akan meresap ataupun terperangkap dalam daging-daging tersebut. Dia akan menjejaskan kepada kesucian ataupun kebersihan. Sebab tu orang beriman ni, orang-orang Islam ni, orang-orang yang bersih sebenarnya. Islam adalah agama yang bersih, agama yang suci. Allah dah tunjukkan bukan sahaja daripada sudut makanan, daripada sudut adab kita ketika bangun tidur. Nabi galakkan kita untuk basuh tangan, kita berwuduk ketika sebelum solat, kita ada mandi wajib, kita ada istinja, menggunakan air, macam-macam lagi adab yang mana menunjukkan sebenarnya Islam ini adalah agama yang suci. Dan bahkan kalau kita belajar tentang hadis-hadis fiqh ataupun hadis-hadis hukum, antara yang bab pertama sekali kita akan belajar apa? Yang disusun oleh para fuqaha adalah kitab At-Taharah. Kitab At-Taharah bab bersuci ini, hadis-hadis yang berkaitan dengan taharah ini yang pertama sekali kita akan belajar. Ini menunjukkan bahawa Islam agama yang sangat mementingkan kebersihan dan kesucian. Tetapi malang sekali bila mana umat pada hari ini, umat Islam pada hari ini sudah tidak membawa simbol kebersihan itu. Kita tengok negara-negara Islam antara yang kotor. Kita tengok orang-orang Muslim sendiri, even di negara kita sendiri, tidak menjaga kebersihan. Dan kita tengok tempat-tempat yang menjadi tumpuan keramaian, sampah merata-rata. Dan kat mana orang kita pergi kat situ macam-macam sampah. Subhanallah. Teruk, berkelah pun jadi sampah tinggal. Pergilah mana-mana nature alam yang indah pun habis, teruk. Ini satu benda yang sangat-sangat dikesali, dan sebab itulah
Kita tengok ada juga orang luar yang memandang rendah kepada kita orang Islam kerana sometimes aspek ini yang tak dijaga. Masa saya pernah ke Jepun dulu untuk satu program dakwah, pernah cakap dengan seorang pemandu teksi itulah, nak cakap pasal Islam. So dia argue simple je. Dia kata, yelah kita nak cerita pasal akidah semua, dia belum boleh faham lagi. Tapi dia punya jawab soalan, dia kata, kau tengok ini punya bandar yang dia duduk ni, dia kata antara bandar yang diiktiraf sebagai bandar paling bersih sekali. Kan? Memang bersih lah bandar tu, nak cari puntung rokok pun tak jumpa. Kan? Tapi kita tengok, dan dia kata lagi, dia tanya, mana tempat orang Islam yang bersih macam depa. Memang terdiam juga kita lah bab tu. Ya, memang nak jumpa puntung rokok pun susah. Kat Malaysia, cuba cari merata. Kalau kata buat pertandingan siapa jumpa puntung rokok kumpul yang paling banyak, senang orang boleh dapat hadiah, boleh dapat bertantan, berdozen-dozen agak yang boleh dapat. Itu sangat-sangat dikesalilah. Dan Allah kata, Qul la ajidu, dalam surah Al-An'am, Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuha. Katakanlah bahawa apa yang aku tak dapati daripada wahyu Allah yang haram tentang satu-satu pemakanan tersebut, boleh dimakan, kecuali Allah kata antaranya bangkai yang tak disembelih mengikut syarak, ataupun daman masfuhan, darah yang masfuh. Tadi kita kata apa? Darah yang mengalir, darah yang macam kata masa di tengah sembelih tu. Jadi dalam ayat yang ketiga ni, walaupun Allah sebut dam sahaja, darah sahaja, Allah tak sebut perkataan masfuh yang memancut mengalir tu, tetapi dia diperincikan pada ayat yang lain. So Al-Quran ni kita kena faham dia punya maksud, dia boleh diperincikan. Apa yang mutlak pada ayat ini diperincikan lagi pada ayat-ayat yang lain. So ini yang mungkin diperbahaskan. Sebelum ni pun ada isu-isu viral tentang darah ikan tu yang kita beli ikan kat pasar tu, kemudian kita potong-potong siang-siang ikan tu ada merah-merah. Adakah darah tersebut najis ataupun tidak? Itu isu ni yang pernah viral before, tapi saya nak sentuh tentang macam mana kita nak faham isu ni. Para ulama berbeza pandangan tentang kesucian darah ikan. Okay, darah ikan yang kita jumpa dalam ikan tu najis ataupun tak? Pandangan yang pertama kata najis. Ini pandangan Imam Malik dan juga pandangan Al-Imam Syafi'i. Yang kedua, pandangan ulama kata disuci. Suci maksudnya boleh kita makan. Ini merupakan pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, juga merupakan salah satu riwayat daripada Imam Malik. So kat sini kita tengok mazhab yang empat terbahagi kepada dua dalam sudut darah ikan ni. Saya nak ajak kepada para hadirin, bukan hanya saya nak sekadar nukil khilaf. Ulama ni kata begini, ulama ni kata begitu, dan tak. Saya nak ajak supaya kita berfikir, kita memahami. Satu, kenapa para ulama berkhilaf? Sebab kita akan fikir, habis tu pandangan mana yang aku nak pilih? Saya nak ajak kita fikir, terpulang nak pilih yang mana. Tapi punca khilaf adalah kerana hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yang mana Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Imam Ahmad, dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Ad-Darqutni dan juga Al-Baihaqi, Nabi SAW kata, uhillat lana maitatani wa daman. Dihalalkan buat kita dua jenis bangkai dan juga dua jenis darah. Fa'ammal maitatan, dua bangkai yang dihalalkan bagi kita, maksudnya binatang yang mati tak disembelih, ikan dan juga belalang. Ikan dengan belalang tak perlu disembelih. Why? Sebab dia tak ada saluran darah. Dia bukan ada urat-urat macam kita ni. Nak ada darah mengalir, itu tak ada. Dia hanya cuma ada darah-darah yang sikit-sikit macam tu je. Belalang mana darah?
Wa ammad daman, manakala dua jenis darah yang kita boleh makan, fal kabidu wattihal. Dua jenis darah yang kita boleh makan apa dia? Hati dan juga limpa. Itu sebenarnya sejenis darah, tapi kita boleh makan. Mereka yang berpandangan bahawa ianya najis ataupun darah ikan tu najis, mereka kata pengecualian darah yang halal hanyalah seperti yang disebutkan dalam hadis. Maksudnya Imam Malik, Imam Syafi'i, mereka kata Nabi hanya bagi pengecualian kepada dua benda, hati dan limpa. Maka dia kata darah ikan berbalik kepada hukum asal darah, iaitu najis. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, hurrimat alaikumul maitatu waddam. Yang ayat yang kita baca inilah, diharamkan bagi kamu bangkai dan juga darah. Bangkai ikan yang halal tak menafikan kenajisan darah yang terkandung di dalam jasadnya. Itu kata mereka. Maksudnya mereka kata walaupun ikan tu halal dalam hadis tu bagi tu bangkai yang boleh dimakan, kalau kita nampak ikan tu terdampar dekat tepi pantai tu, maksud selagi tak busuk, makanlah. Walaupun bangkai dia tu halal, tetapi dia kata tak semestinya darah yang di dalamnya itu halal. Itu pandangan mereka. Sudut pandang yang kedua, mereka yang berpandangan bahawa darah ikan adalah suci. Maksudnya mazhab Imam Abu Hanifah, riwayat daripada Imam Malik, mazhab Imam Ahmad. Sebab mereka kata ikan ni dia termasuk daripada jenis bangkai yang halal dimakan tanpa sembelihan. Jadi, darahnya tak perlu dikeluarkan. Tak sama hukumnya dengan haiwan yang disembelih. Sebab haiwan yang disembelih macam kambing ke apa, darah dia perlu dikeluarkan. Darah dia banyak. Banyak darah yang mengalir. Dia ada urat. Sedangkan ikan, dia tak ada urat sembelihan yang mengalirkan darah. Jadi, kalaulah sekiranya ia merupakan darah yang haram dimakan seperti haiwan-haiwan darat itu, nescaya bangkai ikan tidak dihalalkan melainkan setelah sembelihan. Maksudnya, dia kata, kenapa ikan tak perlu disembelih? Dia dah mati pun kita boleh makan, sebab dia tak perlu darah dia dikeluarkan. So, itu menunjukkan darah dia tidak najis. Ada dalam kalangan mereka yang mengatakan bahawa darah yang kelihatan pada ikan hakikatnya bukan darah, walaupun warnanya kelihatan seperti darah. Jadi, saya rumuskan benda ni supaya kita semua lebih faham punca para ulama berkhilaf dan seterusnya, menjadikan kita menghormati, saling menghormati sudut pandang ijtihad para ulama yang mewakili kedua-dua pandangan ini. Boleh nampak? Okey. Now, kita pergi kepada lahm khinzir. Daging khinzir, tak kiralah daging khinzir itu adalah daripada binatang khinzir yang liar ataupun bukan, babi hutan ke, babi yang nampak comel ke, semuanya haram. Kan? Maka semua dia punya tubuh dia tak boleh makan. Kulit dia tak boleh makan, hidung dia tak boleh makan, kaki dia tak boleh makan, usus dia tak boleh makan, luar dalam tak boleh makan. Wa ma uhilla li ghairillahi bih. Binatang-binatang yang disembelih selain daripada nama Allah tak boleh dimakan. Kalaulah binatang itu lupa disembelih dengan lupa disebut nama Allah, tak boleh makan. Binatang itu apatah lagi disebut dengan nama Tuhan-Tuhan mereka, lagi tak boleh. Aku sembelih ni contohnya dengan nama Jesus, tak boleh makan. Wal munkhaniqah, binatang yang tercekik, sama ada dia sendiri cekik, dia masukkan kepala dia dalam perigi, terjatuh ke apa, tersepit pun tak boleh
dimakan. So binatang-binatang macam ni, semua yang mana disebutkan dalam ayat ni semua tidak boleh dimakan. Okay? Jadi lepas Allah sebut tentang binatang-binatang yang tak boleh dimakan ini, Allah kata, bila Allah sifatkan ini semua perkara yang fasik, yang membawa kepada kefasikan, Allah kata, al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshaw. Hari ini, pada ketika ini, yang dimasukkan dalam ayat ini adalah hari Arafah, ketika Hajjatul Wada', ketika haji perpisahan, ayat ini diturunkan. Allah kata pada hari ini orang-orang kufar telah berputus asa daripada berusaha nak menyesatkan orang-orang Islam. Wahai orang-orang beriman semua, fala takhshawhum wakhshawun. Maka janganlah kamu takut akan mereka, sebaliknya takutlah diri aku. Nak rasa gerun tu, gerun pada Allah sahaja, jangan gerun pada orang lain. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ada sebagian ulama kata ini adalah part ayat yang terakhir diturunkan. Al-yawm, pada hari Arafah ini, pada haji perpisahan ini, aku sempurnakan kamu agama kamu, wahai orang-orang yang beriman. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan kepada kamu nikmat-nikmat aku, wahai orang-orang yang beriman, dengan menzahirkan, membuatkan kamu di atas orang-orang musyrikin yang telah membantu kamu memenangkan agama kamu. Pada hari ini Islam sudah tersebar ke seluruh tanah Arab. Mereka juga telah dikeluarkan daripada tanah-tanah suci ini. Mereka juga termasuk syaitan-syaitan telah berputus asa untuk nak membuatkan kamu kembali mempersekutukan Allah. Itu nikmat yang paling besar. Jangan kita ingat bila Allah kata Allah sempurnakan nikmat aku ini, maksudnya Allah jadikan kamu kaya dan sebagainya. Kerana nikmat yang paling besar sekali adalah nikmat ad-din, nikmat agama. Nikmat yang ramai orang pada hari ini tak sedar, yang bila kita berbicara tentang nikmat, kita hanya fikir pasal harta, kita hanya berfikir tentang kesihatan, kita hanya berfikir pasal keduniaan. Kita lupa bahawa nikmat yang paling besar sebenarnya adalah nikmat ad-din, agama. Itulah yang Nabi SAW selalu doa untuk dipelihara agama. Bila kita mohon nikmat daripada Allah, minta pertama sekali Allah jaga agama kita, jaga iman kita, jaga istiqamah amal salih kita. Itu nikmat yang paling besar. Sebab apa? Bila Allah redha akan kita, segala-galanya akan jadi baik. Segala-galanya akan jadi baik. Wa raditu lakumul Islam dina. Aku telah pilih untuk kamu, aku telah pilih buat kamu Islam itu sebagai satu-satunya agama yang aku redha. Sebagaimana aku redha akan Islam itu, kamu juga redalah akan Islam itu. Jangan duk rasa nak bangkang itu ini, kamu tak suka. Lazimi syariat Islam. Janganlah kamu ambil sesiapa pun selain daripada orang Islam itu sebagai aulia kamu. Janganlah kamu ambil petunjuk jalan hidup sesiapa pun selain daripada Islam. Seorang lelaki datang bertemu dengan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat dalam kitab suci kamu yang kamu baca.
kalaulah ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, nescaya kami akan pilih hari tersebut sebagai hari perayaan kami. Maka Umar tanya kepada orang Yahudi itu, ayat apakah itu? Orang Yahudi itu cakap, ayat ni, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Maka Umar pun jawab, wallah, sesungguhnya aku tahu pada hari apa ayat itu diturunkan, di tempat manakah ayat itu diturunkan. Ayat itu diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Arafah pada hari Jumaah. Ini adalah hadis yang diriwayatkan ataupun athar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Kemudian Allah kata, "Famanitturra fi makhmasah." Kalaulah kamu ada daripada kalangan kamu yang mana terdesak sangatlah, darurat, nak makan, terpaksa kena makan benda ni untuk survive. Bila kita kata darurat, jangan kita faham orang kita ni disalah gunakan istilah darurat ni macam asal susah sikit, dah dikira darurat. No. Darurat ni bila disampai ke tahap dia boleh merencatkan 5 maqasid syariah kita. Nyawa, harta, darah, maruah, nasab. Bila dia betul-betul boleh menjejaskan maqasid ini, barulah dikategorikan sebagai darurat. Kalau kita tak makan benda haram tersebut, kita boleh mati ataupun kita boleh sakit teruk, barulah kita boleh makan. Jangan hanya sebab Allah kat kawasan ni macam susahlah nak cari kedai halal, kita pergi kedai haram, makan benda haram. Tak boleh. Benda tu mesti kita dah usaha juga. Usaha dan usaha sampai tahap kita dah mungkin dah tak ada harapan. Sebab tu Allah kata ghaira mutajanifil li'ithn. Orang yang dah memang usaha, dia memang tak mau makan benda-benda haram ni, dia sedaya upaya dia nak jauhi, dia memang makan tu dalam keadaan yang terpaksa. Dia rasa berdosa makan. Dia hanya makan sekadar yang mana memenuhi keperluan. Tapi orang yang ambil mudah, dia tak rasa sangat berdosa. Makan. Dia tak kisah pun. Ni halal ke haram. Saya pun tengok ramai juga trend-trend orang Melayu, orang Islam lah. Dia tak kisah pun pergi tempat-tempat yang non-halal. Sama ada mungkin dimakan benda-benda yang dikatakan halal, yang tak haram lah. Tapi ramai orang ambil mudah. Makan, tak apa. Ayam depa ke, makannya. Fa innallaha ghafurur rahim. Tapi kalau sampai tahap tu, Allah tahu. Allah tahu apa di dalam hati kita yang kita tak suka, terpaksa nak buat, jijik. Allah tahu kita dah usaha nak cari benda yang halal, tak ada. Allah ampunkan kesalahan-kesalahan kita. Allah Maha Pengasih. Allah tak tutup langsung pintu itu. Pengasihnya Allah masih lagi buka ruang itu supaya nyawa kita terselamat. Kalaulah Allah tutupkan langsung pintu itu, mungkin kita akan mati. Tapi rahmat daripada Allah, Allah bukakan sedikit pintu itu, asalkan kita masih lagi boleh meneruskan hidup ini. Baik. Kemudian kita pergi kepada pengajaran tarbiyah yang boleh kita ambil daripada ayat ini. Pertama sekali, dalam ayat ini Allah nak cerita tentang bahayanya syirik, besar dosa syirik itu. Ini satu-satunya dosa yang Allah tak nak ampunkan. Melainkan Allah kehendaki. Tapi Allah dah sebut dalam Quran, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Allah tidak ampunkan dosa orang-orang yang mensyirikkan dia.
Dan bahayanya dosa syirik, dan hadis pun sebut dosa paling besar sekali adalah dosa syirik. Bahayanya syirik ini, jijiknya syirik ini, sampaikan dia boleh efek kepada sembelihan. Allah kata dalam ayat ini, wa ma uhilla li ghairillahi bih. Binatang even yang disembelih selain daripada Allah tak boleh kita makan. Padahal mungkin binatang itu sama disembelih juga, darah dikeluar juga, tetapi dia bukan hanya kesucian luaran saja. Dalam Islam, kesucian itu juga membabitkan i'tiqad, kesucian akidah kita. Walaupun binatang itu kambing, binatang itu disembelih, darahnya mengalir keluar, tetapi penyembelihnya tidak menyembelihnya dengan Allah, untuk Allah. Disembelih itu mungkin untuk benda yang syirik, untuk syaitan umpamanya, untuk jin mana-mana yang nak buat puja-puja, haram kita makan. Besarnya dosa syirik, dia memberikan kesan. Yang kedua, ayat ini juga nak menunjukkan kepada kita tentang betapa pentingnya niat itu dalam beramal, dan betapa niat itu memberikan impak kepada amalan. Dari mana kita dapat? Allah kata, wa ma dhubiha 'alan nusub. Allah haramkan binatang-binatang yang disembelih untuk berhala-berhala. Dia jadi haram walaupun orang yang sembelih itu kata bismillah, tapi tujuan dia sembelih itu untuk apa yang disyirikkan dengan Allah, untuk berhala-berhala tu, untuk setan-setan tu, untuk jin-jin tu. Dia memberikan kesan. Kalau kita tahulah, of course kita tak tahu niat orang, tapi kalau kita tahu binatang itu disembelih, niatnya bukan untuk Allah, walaupun disebut nama Allah, tak boleh. Niat itu memberikan kesan, even dalam keadaan orang yang tadi kita kata terdesak nak hidup, dia kena makan juga binatang yang haram, ataupun dia kena makan benda-benda yang Allah asalnya tak halalkan. Niat dia, Allah kata dalam Quran, ghaira mutajanifil ithim, yang tadi kita baca. Dia tak mau buat dosa tersebut. Tapi sebabkan dalam keadaan begitu, niat dia yang tulus kat situ, benda tu jadi halal bagi dia dalam keadaan itu. Yang ketiga, dalam ayat ini juga Allah menegah kita daripada rasa gentar dengan orang-orang kufar. Allah kata, fala takhshawhum wakhshawni. Janganlah kamu takut akan mereka, tetapi takutlah akan diriku. Orang Islam pada hari ini bukan setakat gentar dengan orang-orang kufar, tetapi orang-orang Islam pada hari ini rasa kagum dengan lifestyle, dengan kebudayaan, dengan cara hidup, pemikiran orang-orang kufar. Sampai kita terikut-ikut dengan mereka. Kita nak hidup cara mereka. Kita nak berfikir seperti mereka. Kita jadikan mereka ini sebagai kita punya idola. Allah kata, fala takhshawhum wakhshawni. Yang keempat, sebenarnya dalam ayat ni juga Allah nak bagi tahu pada kita, pegang sungguh-sungguh dengan syariat Allah, pegang sungguh-sungguh dengan Quran dan juga As-Sunnah. Bila kita betul-betul jaga prinsip kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, orang-orang musuh-musuh Islam ini, mereka akan berputus asa sebab mereka tak jumpa jalan nak lemahkan kita. Bila iman kita kurang, bila syariat kita kurang, tengok apa orang kata dulu,
Cukup kita buatkan orang-orang Islam tak rajin pergi solat dekat masjid. Tak pergi solat subuh. Tak bangun solat subuh. Itu je dah cukup untuk nak menyimpangkan orang-orang Islam pada hari ini. Sebab apa? Salah kita. Kita yang tak berpegang betul-betul, kita yang lembik, disebabkan itu agama kita dirobek-robekkan. Kesatuan kita hancur. Tetapi bila mana akidah kita, cara hidup kita, pegangan kita seperti mana para sahabat radhiyallahu anhum, orang-orang kufar ketika itu pun berputus asa daripada menyesatkan mereka. Next. Kita tengok pula kepada mungkin ada beberapa poin yang kita boleh sentuh dalam ayat ni juga. Bila Allah kata dalam ayat ketiga ni, hurrimat alaikum, Allah telah haram ke atas kamu. Haramkan kepada kamu. Larang kamu. Maka larangan ini berkuat kuasa kepada kita, sama ada kita tahu tak tentang hikmah larangan tersebut, ataupun kita tak tahu. Kalaulah dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala makhluk ini, kata makanan ini laisat tayyibah, tak elok, bukan tayyibah, cukup kita jauhi benda tu sebab Allah yang kata, sebab Rasul yang tegur. Dan kita tahu Allah la yuharrim illa al-khaba'ith. Allah tidak mengharamkan sesuatu itu melainkan benda itu tak elok bagi kita. Pasti ada darurat ataupun mudaratnya. Sama ada kita tahu tak apa mudarat itu ataupun kita tak tahu, it doesn't matter. Macam kalau tadi kita kata antara hikmah Allah suruh kita sembelih binatang tu, antara hikmah dia supaya darah-darah tu yang kotor-kotor tu boleh keluar. Katakanlah ada teknologi pada hari ini, binatang tu tak sembelih, tapi dia ada satu teknologi yang menyedut darah-darah daripada binatang itu. Itu tidak menghalalkan apa yang Allah nak haramkan. Sebab ada hikmah lain. Kita tak tahu mungkin. Mungkin ada related to binatang itu secara spesifik. Wallahu alam. Jadi pertama sekali dalam kita ikut perintah Allah ataupun jauhi kerana Allah yang suruh. That's it. Tak perlulah apa hikmah nak cari kenapa kita solat subuh 2 rakaat sedangkan mungkin subuh ni kita cerkas sikit. Kita tak tahu hikmah dia. So pandai-pandai kita kata tak apalah, kita buat lebih sikit 4 rakaat. Cannot. Kita buat sebab Allah suruh. Itu je. Kita tahu hikmah dia, kita tak tahu hikmah dia, it doesn't bother us. It doesn't matter. Kita buat sebab Allah yang suruh. Sebab itu para sahabat dulu, bila Allah suruh, dia tak ada nak kata, benda ni sunat ke wajib? Ke boleh tinggal? Kalau Allah larang tak ada pula dia kata, benda ni makruh ke haram? Makruh je. Khilaf. Tak ada. Immediately buat. Immediately tinggalkan. Tak macam kita. Alah benda ni, alah khilaf, janganlah nak ni. Alah nantilah benda-benda ni sunat je pun. Benda ni makruh je pun. Sahabat tu dia tak tanya benda-benda tu. Benda ni sunat ke benda ni wajib? No. Dia buat, dia tak buat. That's it. Kemudian bila mana dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala kata jangan kamu dok bergantung keputusan kamu kepada nasib. Wa antastaqsimu bil azlam dzalikum fisq. Pasal apa?
pasal benda ni khurafat. Benda-benda yang tak dibuktikan kebenarannya, benda-benda yang hanya bergantung kepada nasib, yang tidak berlandaskan kepada knowledge, yang tak berlandaskan kepada usaha, maka Allah haramkan. Kita sebut tadi kan, orang jahiliah tu dia buat apa? Azlam ni. Contoh dia ambil tiga cawan. Dia nak buat satu keputusan. Aku nak pergi travel ke tak nak pergi travel? Satu cawan kata pergi travel. Satu cawan kata jangan pergi. Satu cawan kosong. Mungkin tak ada keputusan. So nanti dia pusing letak barang macam tu, macam magician tu. Lepas tu dia tengok. Mungkin bola tu, benda tu masuk dekat cawan mana. Dan dia akan buat keputusan berdasarkan itu. Macam kita tengoklah banyak dukun-dukun yang dia letak dalam cengkerang kura-kura tu kan. Gerak. Dia keluarkan barang dalam tu. Ini maksudnya macam ni, ini maksudnya macam ni. Itu Allah SWT larang. Sebab keputusan yang kita buat kerana itu dia tak ada basicnya, tak ada asasnya. Apa-apa yang berdasarkan kepada nasib sebegitu Allah larang. Sebab itulah Allah cegah kita daripada tatayur, daripada kihanah, daripada irafah dan semua jenis khurafat-khurafat jahiliah. Apa maksud tatayur yang Nabi SAW larang daripada kita? Orang-orang jahiliah dulu, dia ada style dia buat macam burung tu, dia dapat burung. Lepas tu katakan dia kata kita lepaskan burung ni. Kalau burung ni pergi ke kanan, maksudnya mungkin okey, selamatlah untuk kita pergi travel. Kalau burung tu pergi ke kiri, kita jangan teruskan niat kita. Kita tunggu buat next time pula. Jadi Nabi SAW larang benda ni. Sebab Nabi tahu benda tu tak ada kaitan. Keputusan yang berdasarkan tu langsung tak ada manfaat pun. Lainlah keputusan yang kita buat tu atas dasar kajian kita. Kita nak pergi musafir, kita pergi tengok cuaca, tengok keadaan, tengok ekonomi, tengok sebagainya, dan kita buat keputusan kerana tu, it's okay. Tapi ini keputusan yang nonsense. Kan? Macam kita sekarang baling shilling, itu semua tak ada related. Tak ada kaitan. Nabi larang kita daripada kihanah. Kihanah, Nabi kata siapa yang berjumpa dengan bomoh, tak diterima solatnya 40 hari. Hadis Ibn Mas'ud. Al-kahanah ni ataupun kihanah, orang yang dikata dia tahu tentang alam-alam ghaib, alam-alam mistik. Contohnya dia bagi tahu apa yang akan jadi itu dan ini. Maybe dia mungkin betul. Kita nak cari kapal terbang, kita pergi jumpa bomoh. Nak cari barang, kita pergi jumpa bomoh. Mungkin kemudian bomoh tu bagi tahu betul. Sebab apa? Dia gunakan jin. Dan jin-jin ni sometimes dicuri berita-berita daripada langit. Dan dia mungkin juga ada kemampuan yang lebih daripada kita. Tapi benda itu Nabi larang. Sebab bomoh-bomoh tu pun nak dapatkan khidmat-khidmat daripada jin tu pun, ingat, it is for free? No. It comes with syirik, comes with benda-benda khurafat macam ni. Nabi tak bagi jumpa dengan arraf, orang yang tukar amal. Ni konon dia tahulah, tilik nasib ni, ni nasib dia macam ni. Okey, kita panggil ustaz ni, tengok. Okey, sesuai tak tarikh ni anak kita nak kahwin? Tarikh tu membawa sial. Jangan, kalau kahwin tarikh tu, mungkin rumah tangga dia akan porak-peranda. Ini semua khurafat jahiliah. Tak boleh untuk nak kita berkecimpung dalam tu. Dan Allah kata, zalikum fisq. Semua benda-benda tu, maka itu telah melanggar perintah Allah. Orang yang buat benda tu, dia adalah orang-orang yang fasik. So jangan, Allah kata, dan final bila Allah kata, fala takhshawhum,
Jangan kamu takut akan mereka. Dalam bahasa Arab, dia ada dua kalimah yang sama lebih kurang maksud takut. Satu khauf, selalu kita dengar kan? Khauf, dan lagi satu khasyah. Apa beza di antara khasyah dan khauf? Khasyah ini satu ketakutan yang terbina di atas knowledge kita. Kita kaji, kita memang pengalaman kita ni semua membuatkan kita rasa takut. Yes, itu khasyah. Al-khawf tak semestinya based on knowledge. Kadang-kadang kita takut sesuatu yang kita tak tahu. Kita takut sesuatu yang kita tak nampak. Jadi boleh jadi ketakutan itu tidak berasas. So itu maksud al-khawf. Beza antara khawf dan juga khasyah. Nampak tak? Dalam bahasa Arab, even kalimah ketakutan tu pun dia berbeza dan menunjukkan erti yang berbeza. Bahasa Melayu mungkin kita ada takut, kita ada bimbang, kita ada khawatir, kita ada gerun, kita ada gentar. But tak pastilah apa beza antara wording-wording inilah. Okay. Kemudian bila Allah sebut al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan agama kamu, Allah nak bagi tahu kat kita syariat agama ini dia tidak terbahagi. Baik daripada sudut akidahnya, baik daripada sudut hukum hakam, baik daripada sudut apa sekalipun, ibadat, muamalat, halal, haram, semua sama. Tak boleh kita nak petik agama ni sini sikit. Kita tak mahu, tak apalah, asalkan aku baik, akhlak aku baik. Tak boleh kita nak tinggalkan solat. No. Macam hari tu ada tak siapa cakap, saya mungkin tak solat, tapi saya buat kebaikan dengan cara lain. How can? You dah pisahkan agama. Sedangkan Allah jadikan agama itu sempurna satu. If you take this, it's not complete. Cacat. Okay. Dan al-yawma akmaltu lakum dinakum, agama yang dimaksudkan Allah ini adalah agama Islam. Maka kita kena berbangga dengan agama kita, jangan kita rasa malu, jangan kita segan nak menunjukkan agama kita. Dan ini juga satu benda yang perlu kita bersyukur kepada Allah, yang mana kita sekarang ni berada di penghujung zaman. Agama kita adalah agama akhir zaman yang telah Allah komplitkan, sempurnakan daripada agama-agama yang terdahulu. Satu nikmat yang kita kena pegang sungguh-sungguh lah dalam kehidupan kita ni. Maka kita kena belajar tentang akidah kita, kena belajar tentang hukum hakam kita, kena belajar tentang ibadat kita, kena belajar tentang Alkitab, tentang As-Sunnah. Dan kita kena jangan jadikan diri kita ni sebagai orang yang jahil, jangan jadikan alasan untuk kita tak belajar agama kita. Dan tak boleh, bila mana Islam ini dah sempurna, maka kita mengada-adakan satu benda yang baru. Ayat ini adalah ayat yang menyanggah orang-orang yang melakukan bid'ah-bid'ah yang bertentangan dengan agama. Sebagaimana kata Imam Malik bin Anas rahimahullah, man ahdatha fi hadhihi al-ummati shay'an lam yakun alayhi salafuha faqad za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah. Lianna Allah Ta'ala yaqul اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. Ini kata-kata Imam Malik yang famous. Dia kata siapa yang mengada-adakan pada umat ini sesuatu dalam agama yang tiada contoh dalam agama, ini bukan dunia, yang tiada contoh daripada para salaf, para Nabi SAW, para sahabat radhiyallahu anhum, maka mereka telah mendakwa bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati
agama ini. Sebab apa? Sebab Allah dah bagi tahu, hari ini telah aku sempurnakan agama kamu. Aku telah reda Islam ini sebagai agama kamu. Aku telah sempurnakan nikmat ini pada kamu. Agama dah sempurna. Apa yang sepatutnya sempurna, Nabi SAW dah ajar semua pada kita. Tak perlu kita nak jadi kreatif, nak modify itu dan ini. Dengan akal kita rasa this good, kita ubah-ubah agama. No. Seolah-olah kita nak kata Nabi tak cukup nak bagi tahu pada kita lagi. Seolah kita bagi tahu Nabi tak cukup kreatif ke? Ada benda Nabi tak sampai pada kita ke? Kalau benda itu baik, mesti Nabi SAW dah buat. Maka Imam Malik kata, apa yang pada hari Nabi SAW tidak menjadi agama pada hari mereka, maka pada hari ini tidak menjadi agama bagi kita. Baik. Kemudian Allah SWT sebut pada akhir ayat, bila mana orang yang terdesak makan benda-benda haram ni, dikhawatiri menjejaskan dia punya nyawa dan sebagainya, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Allah mengampunkan dosa orang yang terpaksa sangat-sangat untuk nak terpaksa melakukan. Jangan guna, macam saya kata, jangan guna alasan, saya terpaksa berzina sebab saya dah tak, itu punca pendapatan saya. Come on, banyak lagi cara yang boleh dapat. Kan? Kalau kita tanya orang-orang yang di sekeliling kita, there are many ways. And untuk at least you to survive, to live. Ya, jangan sampai kamu menjadikan itu alasan untuk kamu bergelumang dalam benda tu dan kamu tak keluar dah. Maka apa-apa pun yang kita lakukan, dia akan memberikan kesan kepada kita. Kita beristighfar dalam setiap kesalahan yang kita lakukan, kita bertaubat kepada Allah, dan Allah itu Maha Ghafur dan Rahim. Jadi cukup sekadar itu dulu pada hari ini, insya-Allah. Dan kita akan sambung lagi ayat yang keempat dan ayat yang kelima dalam sesi yang akan datang, insya-Allah. Baik, kita tengok ada satu soalan. Okey, dalam soalan ni kita ambil satu soalan lah. Soalan ni, apa hukumnya kalau kita makan ikan yang diberikan makanan yang tak halal, yang mungkin mengandungi najis ataupun benda-benda macam itulah. Okay, apa hukumnya? Baik, pertama sekali, para ulama ada berkhilaf dalam hal ni, tetapi kebanyakan majoriti ulama berpandangan kalaulah makanan ikan tu majoriti dia najis, sebab ikan ni asalnya halal, tapi kalaulah makanan dedak ke apa yang diberikan kepada dia tu overall najis, contohnya dia bagi makan bangkai, tai ke dan sebagainya, maka dia akan dinamakan binatang itu dinamakan sebagai jalalah. Maksudnya jalal nanti binatang yang telah terkesan dengan pemakanannya. Tapi kalau sikit tak apa, maksudnya bukanlah selalu sangat, ini tak bagi kesan. Nak tahu binatang tu jalalah ataupun tak, normally kalau kita makan, kita dah rasa something pada daging ni, dah bau dia punya dia punya rasa dia pun berbeza. Maka dalam kes jalalah ni ada perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Ada hadis Nabi SAW, Nabi SAW dalam hadis Ibn Umar melarang daripada kita makan binatang jalalah, dan susu dia pun tak boleh makan. Jadi berdasarkan kepada hadis ini, dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hanbali, bahkan Hanafi juga mengharamkan kita makan binatang jalalah ini, iaitu binatang yang makanan utama dia terdiri daripada najis. Jadi cuma mereka mensyaratkan kalau nak makan boleh, tetapi kita kuarantin dulu binatang itu sebelum disembelih ke, sebelum dimakan binatang tu ni, dia dikuarantin, tak boleh dia bagi makan selama 3 hari ataupun tempoh yang mana dia lepas dia berpuasa tu, kesan-kesan makanan tu hilang daripada dia. Normally sometimes binatang tu kalau dipuasakan 3 hari dia tak makan, dia akan okey balik. Jadi contohnya Ibn Taymiyah rahmatullahi alaih sendiri pun dia bagi tahu
haram makan binatang jalalah ni dan perlu dikuarantin selama 3 hari 3 malam untuk bersihkan balik efek-efek najis yang dia dah makan, dan selepas daripada itu para ulama bersepakat halal untuk dimakan, tapi tak boleh makan sebelum dikuarantin. Maksudnya kalau kita nak kolam tu, kita tahu kolam ikan tu dibagi majoriti makanan rutin dia hari-hari bagi makan najis. So sebelum kita nak angkat ikan tu ataupun nak dimakan ikan tu kalau kita tahulah. Kalau kita tak tahu, serahkan benda tu pada Allah. Kalau kita tahu, maka kita kena stopkan ikan tu daripada makan najis tu selama 3 hari. Then baru kita boleh makan. Saya lupa ada satu kajian juga dia buat tentang bab ni lah, dia kaji dari sudut ni. Dia boleh menurunkan kesan tu lah pada haiwan-haiwan bila mana dia dikuarantin. So ada sebahagian ulama dia kata tempoh kuarantin tu berbeza-beza lah based on scientific yang telah dibuktikan. Contohnya mungkin ada yang kata kalau binatang macam lembu mungkin dia makan masa lebih lama, kambing pun ada tempoh dia mungkin seminggu, mungkin lembu tu sampai sebulan, binatang-binatang kecil ni 3 hari tu okey lah. Jadi itu bergantung dan boleh dia ada flexibility sebab tujuan utama yang disebut dalam hadis tu ialah dia nak benda tu bersih lah, tak sampailah binatang tu tak dinamakan sebagai jalalah, then you can eat lah. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam siri yang akan datang. Barakallahu fikum. Terima kasih kepada semua guru keihsan, para hadirin semua.